Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita masih lagi meneruskan topik kedua, differentiation, yang mana topik ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu limit and its relation to differentiation. Dah selesai. The first derivative dengan the second derivative pun dah selesai. So kita pergi ke bahagian yang keempat. Application of differentiation. Okay, so yang pertama, interpret gradient of tangent to a curve at different points. Okay, gradient of tangent to a curve at different points. We have already learned that the gradient of a curve at a point is also the gradient of the tangent at that point. The gradient changes at different point on a curve. Okey, seperti mana contoh kalau yang tadi itu berbentuk kuadratik. Okey, jadi kalau kita nak cari gradient pada certain points pada kuadratik tersebut, contoh titik ini. Okey, cara nak cari gradient macam biasa adalah memandangkan dia berbeza-beza setiap titik, adalah kita wujudkan segitiga ataupun garisan tangent pada titik tersebut. Apa yang dikatakan sebagai tangent? Tangent adalah satu garisan lurus yang hanya melalui satu titik pada lengkung. Okey, tangent line adalah satu garisan lurus yang hanya melalui satu titik pada lengkung. Okey, so berbeza-beza lah. Macam contoh yang ini, so kita akan buat ni tangent line. So nak cari gradient, kita akan bentukkan segitiga bersudut tegak lah. So cari tinggi, cari lebar, bahagikan kedua-duanya, kita akan dapat gradient. Sama juga kalau di sini contohnya. So kita akan lukis garisan tangent, kemudian kita akan bina segitiga bersudut tegak, cari tinggi dan cari lebarnya, bahagikan kedua-duanya untuk dapatkan tangent. So salah satu kegunaan differentiation ni adalah kita boleh cari gradient bagi mana-mana titik pada lengkung. Okey, mana-mana titik. Contoh seperti mana yang itulah. Okey, so dia bagi function. Function dia adalah x kuasa 2. Okey, x kuasa 2. So bila kita buat differentiation, kita akan dapat 2x. So gradient pada mana-mana titik pada lengkung ini adalah 2x. Tetapi dia berbeza-beza gradient mengikut titik. Contoh di sini. Contoh kedudukan dia, biasa kita buat gantian pada x sahaja, y kita tak libatkan. X sahaja. Macam contoh gradient pada koordinat x di sini adalah negatif 2. So apabila digantikan ke dalam 2x, kita akan dapati gradient bagi titik tersebut adalah negatif 4. Kalau gantikan negatif 1, akan dapat gradient negatif 2. Bila gantikan kosong, akan dapat kosong. Dan begitulah seterusnya. Okey, berbeza-beza. Tapi kita dah mudah cari guna pakai gradient ini, guna pakai ilmu differentiation. Okey. Okay, in general, the types of gradient of tangents and the properties of a gradient of tangent to a curve at point can be summarized as follows. Okay, sekiranya dia kan gradient awak belajar sebelum ni, dia ada 3, sama ada naik, turun. So kalau naik macam ni bernilai positif lah, kalau turun bernilai negatif. Kalau mendatar, dia adalah 0. So apa yang boleh kita rangkumkan adalah di sini dy dx bernilai positif. Maksudnya gradientnya bernilai positif. Manakala yang di sini pula dy dx-nya adalah mesti bernilai negatif. Kenapa? Kecurunan negatif lah. Apabila mendata dy dx automatik adalah 0.
Ni basicnya. Okay, basicnya. So, gradient ada kaitan dengan differentiation. Okay, yang seterusnya, contoh, the diagram on the right shows a part of the curve and the points A, B, C that are on the curve. Find an expression for dy dx. Okay, saya banyak skip lah kali ininya. Okay, macam contoh awak dah diberi function di sini. Y equal 2x tambah 1 per x kuasa 2. Jadi, cari dahulu dy dx. Cari dahulu dy dx. Bila dah cari dy dx, awak nak dapatkan gradient bagi setiap satu titik A, B dan C itu, awak hanya perlu ganti nilai koordinat x sahaja. 1 per 2 untuk A, 1 untuk B, 2 untuk C. Ganti nilai. Selesai. Okay. Kemudian yang B pula, for each of the points A, B and C, state the condition of the gradient of the tangent to the curve. Seperti mana saya sebutkan tadi lah. Kalau gradient bernilai positif, kita tahulah dia tengah naik. Kalau gradient negatif, dia turun. Dan kalau mendata, dia akan jadi kosong. Okay. So, saya mudahkan kepada solution terus. Okay, so bila kita differentiate, kita akan dapat nilai ini. 2 tolak 2 per x cube. Okay, kemudian kita nak dapatkan gradient bagi setiap satu titik yang diminta, iaitu titik A. Gradientnya kita dapati adalah negatif 14. Kita hanya gantikan koordinat x sahaja ya. Kemudian nak cari gradient B, kita guna pakai differentiation yang sama juga, cuma ganti nilai X sebagai 1 dan kita dapati nilainya 0. Dan begitulah yang seterusnya, kita akan gantikan nilai 2 untuk mencari gradient pada titik C, kita dapati nilai dia 1/3/4. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, okay, point A gradient of the tangent adalah negatif. Jadi, tangent line dia adalah to the left. Slants to the left. Itu dalam bentuk ayat yang betul lah. Okay, manakala B nilai dia adalah 0. So, mendata, iaitu horizontal lah. Dan yang terakhir, dia bernilai positif. Kita tak kisah nilai dia berapa. Yang penting kita tengok kepada positif, negatif atau 0 sahaja. Okay, kalau positif, so slants to the right. Macam tu. Okay. Itu salah satu kegunaan differentiation. Apabila kita dah tahu gradient boleh dicari melalui kaedah differentiation, so kita boleh cari equation of the tangent line dan equation of the normal line. Macam tu. Okay, ini latah untuk awak cuba. Okay, determine equation of tangent and normal to a curve at a point. Okay, awak dah tahu dah macam mana nak cari gradient melalui kaedah differentiation. Awak dah tahu gradient, so automatic nak cari persamaan. Equation of tangent and normal to a curve at a point. Okay, biasa kita akan guna pakai yang inilah y equal mx plus c. Awak dah belajar dah di tingkatan 4. Koordinat geometri rasanya. Okey, awak boleh guna formula tu. So nak cari gradient adalah guna pakai differentiation tu tadi. Kemudian titik pun diberi, gantikan nilai y dan nilai x untuk dapatkan c. Kemudian selesai persamaan garis lurus tersebut. Ataupun awak boleh guna pakai kaedah kedua atau formula kedua, minta maaf. Y tolak y1 equal m X tolak X1, ikut kemahiran masing-masing. Y1 dan juga X1 ni adalah merujuk kepada titik yang diberi. Mana kalau Y dan X di sini tidak perlu diganti. M macam biasalah, kita guna kaedah differentiation untuk dapatkan nilainya. Okey. Kemudian memandangkan, kalau siapa yang dah lupa, yang ingat, alhamdulillah, apa beza di antara tangent dan normal? Okey, apa beza tangent dan normal? Okey, untuk saya bagi yang curve kuadratik ini. Okey. Contoh ini titik yang perlu dicari.
persamaan dia. So garisan tangent adalah garisan yang hanya melalui titik tersebut sahaja. Ini kita panggil tangent line. Okey, ini kita panggil tangent line. Manakala normal line adalah satu garisan yang perpendikular pada garisan tangent line yang melalui titik tersebut. Okey, ni titik ni lah. Okey, bersudut 90 darjah. So, ini kita panggil normal line. Normal line. Yang mana nak cari gradient bagi normal line adalah kita guna pakai M1 darab M2 equal negatif 1. Kenapa? Sebab kedua-dua garisan tersebut adalah perpendicular. Okey, perpendicular. Contoh tangent line ni adalah gradient dia M1. So, normal line automatic M2. Macam tu. Okey, mudah sahaja. Okey, kalau saya bagi macam ni nak baca dia tu seperti mana penerangan saya tadi lah. Macam complicated je yang itu kan. Tak payahlah. Okey, contoh yang itu. Find the equation of the tangent and normal. Matematik tambahan ni dia banyak melibatkan ayat. Gambar rajah ni kurang dia bagi. So, awak kena fikirkan sendiri. Okey, curve. Curve yang dia bagi adalah fx equal x cube tolak 2x kuasa 2 tambah 5. Poin yang diberi, yang perlu awak cari adalah 25 iaitu titik P itu. Jadi cari dahulu gradient of tangent melalui kaedah differentiation. Okay, so f prime x awak akan dapati 3x kuasa 2 tolak 4x. Okay, kemudian awak gantikan x tu dengan 2. Guna koordinat x tu lah. So 3 darab 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 akan dapati 2 kuasa 2, 4, 4 dan 3, 12. 12 tolak 8, 4. So 4 ni nilai untuk apa? Gradient tangent. Okay, gradient tangent. Gradient normal. Guna M1, M2 tadilah. Gradient normal. Macam mana dapat? M1 darab M2 equal negatif 1. So, gradient tangent dah dapat. M2 lah kita nak kena dapatnya. So, didapati gradient normal adalah negatif 1/4. Macam tu. So, kita dah dapat gradient. Sekejap, saya ada hal kat luar. Sekejap ya.
Okey, kita sambung. Maaf tadi ada orang hantar barang. Okey, jadi dah ada dah gradient tangent, dah ada dah gradient normal. So awak boleh guna mana-mana persamaan garis lurus yang awak mahir. Awak boleh guna YMS plus C. Okey, awak boleh guna Y tolak Y1 M X tolak X1. Saya suka guna yang ini. Sebab terus boleh dapat. Mana-manalah. Okey, saya guna yang kedua lah. Okey, so gradient dah ada, titik dah ada, terus kita buat. Okey, equation of the tangent okey, so Y tolak. Y1 dengan S1 tu point ni lah. Ni point ni. So ni S1, ni Y1. So Y tolak 5. Gradient dia untuk tangent adalah 4. X tolak 2 S1 tu lah. Bila saya guna pakai ini terus dapat persamaan garis lurus tu. Okay, Y saya teruskan. 4X 5 tu pindah ke kanan lah. Okay, so 4 darab 2 negatif 8, negatif 8 tambah 3 negatif 3. Negatif 5 sorry. Okay, selesai persamaan garis lurus tangent. Yang kedua, equation of normal line. Tadi tangent line. So, samalah. Y tolak titik pun sama 5. Gradient sahaja yang berbeza. Negatif 1/4 X tolak 2. Okay. So Y equal negatif 1/4 X. Negatif tambah negatif tambah 1/4 2. 1/2. Okay. So akan dapat 5. 5, 2, 10. Okay. So 5, 1/2 lah. Selesai. Okay. So kalau dalam pilihan jawapan mungkin dalam bentuk macam ni ataupun dia darab semua dengan 4 pun boleh. Dibuat macam ni. 4Y equal negatif X tambah 15, 11 darab 4, 2, 22. Boleh macam ni. Ataupun dia susun atur bentuk tambah X equal 22. Pun boleh. Ataupun 4Y tambah X tolak 22 equal 0. Mana-mana satulah. Ni semua kita panggil equivalent, setara. Setara. Okay, mana-manalah. Okay, jawapan yang awak buat mungkin tak sama dengan jawapan yang diberi. Ikut bentuk. Ikut bentuk. Okay. So, itu yang pertama. Iaitu, yang pertama tadi kita guna pakai kaedah differentiation untuk cari gradient. Bila dah tahu gradient, kita buat persamaan garis lurus untuk tangent dan yang kedua untuk normal. Okey, itulah contohnya lah. Okey, itulah latihan untuk awak teruskan. Okey, kemudian bila berkenaan dengan solve problems involving tangent and normal, ini dalam bentuk ayat. Ini dalam bentuk ayat. Kaedah sama lah seperti tadi. Cuma bezanya yang tadi tu direct. Yang kedua ni dalam bentuk ayat. Okay. The diagram on the right shows a road which is represented by the curve. Kumar drove on the road. As it was raining and the road was slippery, his car skidded at A and followed the line AB. Dia terkeluar daripada jalan yang sepatutnya sebab licin.
which is tangent to the road at A and has an equation of y equal to x minus c. Find the coordinates of A. Macam mana kita nak cari koordinat A daripada yang diberi? Okey. Okey. Macam mana agak-agak kita nak selesaikan? Okey. Jadi, kita nak cari koordinat A, kita ada dua equation di situ. Yang ini. Ini satu. Ini dua. Okey, kalau ikutkannya boleh guna simultaneous equation. Tetapi yang ini tak dapat. C tak diberi lagi. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita akan compare gradient bagi kedua-dua garis tersebut. Okey. Lengkung y equal 1 over 2x square minus 2x plus 2. Kita cari gradient dahulu. Okey, ni soalan A. Gradient dia y equal 1/2 x kuasa 2 tolak 2x tambah 2. So, bila kita buat differentiation, automatically kita dah cari gradient. Gradient function, kita belum dapat gradient yang betul. So, yang ini 1/2 x square akan dapat 1. 1/2 dah ada 2, 1. So, x sahaja di sini tolak 2. Okey. Itu gradient dia. Gradient function kita panggil. Okey, untuk garis lurus, ni dia dah dalam bentuk arm. Y equal ms plus c. Dan didapati m dia adalah bernilai positif 2. Kita tahu dy dx ni adalah gradient. So, kita gantikan dengan 2. Kita gantikan dengan 2. So, x tolak 2. So, kita akan dapati x tu bernilai 4. Okey. X koordinat dah ada. Kita nak dapatkan y koordinat pula. Macam mana kita nak dapatkan y koordinat? Gantikan sahaja x equal 4 ni ke dalam persamaan lengkung. Kenapa kita tak gantikan ke dalam persamaan garis lurus ini? Sebab C belum ada. Jadi akan hanging di situ. Tak selesai masalah kita. So adalah lebih baik kita gantikan S equal 4 itu ke dalam persamaan lengkung. Okey, ke dalam persamaan lengkung. Jadi Y. Sekarang kita nak cari Y lah. 1/2 X tu adalah 4 kuasa 2. Tolak 2 darab 4 tambah 2. Okey, so didapati 4 kuasa 2 adalah 16 bahagi 2, 8 tolak 8 tambah 2. So, 2. Koordinat titik A adalah 4, 2. Selesai. Okey. Bila kita dah dapat koordinat titik A, automatically nilai C ni kita boleh dapat. Automatically nilai C kita boleh dapat. Kenapa? Sebab kita boleh gantikan terus ke dalam Y equal 2X tolak C. Yang Y dah ada, X dah ada. Kat mana cikgu Y dengan X dia? Kan kita dah dapat koordinat titik A, gantikan sahaja. Okey, Y tu dengan 2, X tu dengan 4, tolak C. So, didapati 8 tolak 2, nilai dia 6. Jadi, dah selesai lah. Okey, dah selesai. Ada soalan? Tak ada. Okey. Dapatlah C tu 6 ya. Okey, itulah untuk awak cuba. Okey. Ini kita buat satu dahulu. Iaitu kita cari gradient guna kaedah differentiation. Bila dah tahu macam mana nak cari gradient guna kaedah differentiation, kita cari persamaan garis lurus tangent dan persamaan garis lurus normal. Okey, dan soalan-soalan yang berkaitan berkenaan dengan itulah. Okey, next perjumpaan kita akan belajar macam mana nak cari turning points. Apa yang dikatakan turning points tu? Okey, next. Belajar satu-satu sebab differentiation ni banyak benda. Kalau basic awak tak dapat kuasai lagi, yang application dia tu akan ada masalah. Sebab kita guna pakai dah semua yang ada itu. Okey, kita guna pakai. Ada soalan tak? Saya nak ambil kehadiran je sementara itu. Ada 44 orang. Alhamdulillah. Saya save attendance dahulu.
44 maksudnya 43 orang hadir ini. Okeylah, alhamdulillah. Okey, so setengah jam sahaja. Buat latihan yang ada tu masih lagi bawah yang satu bahagian tu dulu. Kita ada beberapa aplikasi nak untuk kegunaan differentiation. Kita ambil satu bahagian sahaja dahulu. So sekiranya tiada apa-apa soalan, saya berhenti dulu setakat ini. Latihan seperti mana yang saya share nanti ataupun yang sebelum ni samalah tu. Saya share banyak kali sebab mungkin ada yang dah delete ke apa semua kan. Saya share juga. Okay, nanti video pun saya akan share juga. Okay, so kita jumpa lagi selepas cuti insyaAllah. Selamat bercuti. Tapi awak belum bercuti lagi lah sebab esok ada lagi satu kelas. Kan? Okay, so selamat sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih.